Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini sekali lagi kita bersama-sama dalam rancangan Al-Kuliah yang dirakam di Surau Al-Falah, Persin 9G, Perumahan Penjawat Awam, Putrajaya. Dan ini juga merupakan kali pertama Al-Kuliah bersiaran dari Putrajaya. Alhamdulillah, tahniah kepada muslimin dan juga muslimat daripada Surau Al-Falah. Semuanya falah, muflihin semuanya, insya-Allah berjaya kerana menghadirkan diri ke rumah Allah ini, ya. Dan terima kasih juga kepada pihak Al-Kuliah dan penerbitnya kerana sudi melakukan rakaman di surau yang indah ini. Dan topik kita pada malam ini, agak-agaknya tuan-tuan dan puan-puan bersedia ke ya mendengar topiknya ni? Harapnya muslimat jangan marah, ya. Topiknya ialah saya isteri orang. Bila dengar tajuk ni dibicarakan oleh ustaz pula, ya, jadi adalah yang mengesyaki bias kata dia, kan. InsyaAllah tak ada bias, ya. Kita akan berbicara tentang tugas suami isteri, peranan sebuah keluarga, dan juga khusus selepas itu panduan bagi muslimat yang bekerja dan terpaksa meninggalkan rumah setiap masa dan berpisah dengan keluarga ada kalanya, ya. Jadi terlebih dahulu perlulah kita sedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut dalam surah Rum daripada ayat 20 sampai ayat 25 beberapa tanda dan bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dimulakan di firman Allah dalam ayat ke-20, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya ialah menghidupkan kamu semula, bahawa dia menciptakan kamu daripada tanah. Setelah sempurna sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi. Sesungguhnya ayat-ayat daripada ayat 20 sampai 25 ini begitu tegas, ya, begitu tegas membincangkan persoalan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ayat yang ke-21 jelas pula menyebut bahawa salah satu daripada tanda kebesaran Allah itu ialah menjadikan, ya, lelaki dan wanita ini dan diberikan pula syariat perkahwinan. Ini tanda kebesaran. Firman Allah menyebut, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri. Ya, jenis kamu sendiri maknanya manusia, tapi bukan sejenis, ya. Ini jenis manusia maksudnya. Lelaki dipasangkan dengan wanita, wanita dipasangkan dengan lelaki, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir, ya. Jadi kalau boleh balik nanti buat homework sikit, ya, buat homework dari ayat 20 sampai 25 surah Ar-Rum, yang mana 6 kali Allah Subhanahu Wa Taala menekankan wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi, ya. Jadi kita fokuskan kepada ayat ke-21, iaitu berkenaan dengan tanda-tanda kebesaran Allah itu ialah menjadikan kita semua berpasang-pasangan
lelaki dan wanita, dan disyariatkan pula perkahwinan. Jadi insya-Allah ya, Ustaz akan cuba mengupas sedikit berkenaan dengan kedudukan perkahwinan dalam Islam, seterusnya hak-hak bersama, dan bahagian ketiga nanti tugas-tugas khusus isteri kepada suami ketika berada di luar rumah. Itu yang jadi saya isteri orang tu ya. Tak payahlah nanti bila sampai kat pejabat buat macam apa, salah seorang pelajar SPM tu dia kata jangan langgar saya calon SPM. Doakan saya berjaya. Tak payahlah pakai spanduk pula saya isteri orang, tak payah ya. Tapi kita tahu bagaimana caranya untuk menjaga muruah ataupun maruah sebagai seorang isteri kepada seseorang ya. Perintah berkahwin ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam surah Al-Isra ayat 32 dengan tegas bahawa lawan pada perkahwinan ialah perzinaan. Ya. Dan Allah Taala menegah dengan sekeras-kerasnya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan kepada diri kamu. Jadi tuan-tuan, disebut di sini wala taqrabuz zina, menghampiri zina. Apa itu menghampiri zina? Perkara-perkara yang boleh mendatangkan ghairah, ya, sama ada lelaki kepada wanita atau wanita kepada lelaki. Boleh mendatangkan ghairah, belum lagi berzina, menggairahkan diri yang boleh mendatangkan perasaan kata muda-mudi sekarang syok, kata dia kan. Itu dia. Pun sudah ditegah daripada menghampirinya, apalagi perzinaan itu sendiri. Dan zina itu pasti merosakkan diri kamu dan juga keturunan kamu ya. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut muhsinina ghaira musafihina wala muttakhizil akhzan. Dan dihalalkan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya, yakni yang suci daripada kalangan perempuan-perempuan yang beriman. Ya, jangan kita pelik kalau ayat-ayat Al-Quran itu menyebut tentang lelaki-lelaki saja. Suruhan berkahwin disebut kepada lelaki, sedangkan perempuan juga akan berkahwin ya. Kenapa? Sebab lelaki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, lelaki itu bertanggungjawab ke atas wanita-wanita. Jadi sebab itulah ayat-ayat berkenaan dengan tegahan daripada mencegah zina juga ditujukan kepada lelaki. Ya, kalau lelaki tidak menjaga dirinya, maka akan terjerumuslah ke lembah perzinaan. Seterusnya, Islam telah menetapkan tanggungjawab. Ini yang Ustaz nak sebutkan. Ya, selain daripada galakkan untuk berkahwin, Islam bukan setakat galak saja, tinggal tanpa ada sebarang kaedah. Tidak. Islam lengkap dengan menyebutkan bahawa setelah berlakunya perkahwinan ataupun berlangsungnya perkahwinan, maka ada hak-hak isteri dan juga suami. Ya. Islam mewajibkan suami dengan perkara-perkara yang pertama, mas kahwin. Firman Allah Subhanahu wa taala wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah ya. Berikanlah kepada wanita-wanita itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Jadi mas kahwin ini sebenarnya adalah sebagai satu harta kepada wanita itu pada peringkat awal permulaan perkahwinan ya. Bagi setengah mazhab dan juga ulama, mas kahwin ini bukan sembarangan ya, bukan sembarangan mas kahwin ini, hendaklah diberi dengan kadar tertentu dan sebagainya ya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak ada kadar tertentu, asalkan ada manfaat bagi wanita ya. Perkara itu mesti bermanfaat bagi wanita. Dan yang jelasnya mas kahwin ini wajib. Mas kahwin wajib. Jadi kalau tak mampu nak menyediakan mas kahwin, maka berarti dia tidak mampu untuk berkahwin. Tapi kalau ada orang tolong tak ada masalah ya. Itu kemampuan berdasarkan istita'ah li ghairihi. Ya, nak harapkan anak yang baru kerja ni nak keluarkan mas kahwin mungkin tak mampu, ayah boleh dah tolong kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu ini masih lagi bersama saya Fakhrul dan kawan saya Syah dan juga Izzat dalam segmen Sunnah Sana Sini. Dan Syah pun masih lagi tak puas hati dengan artis kita seorang ni. Syah, nak komen apa ni Syah? Yelah, tengah nak sekolah kan dia ni, nak kasi diingat sikit. Kenapa? Yelah, kalau nak berhijrah pun janganlah sampai nak menunjuk-nunjuk. Syah nak komen apa? Saya nak komen. Kalau nak pakai tudung macam ni, okey, baik tak payah
pakai tudung. Okey. Jangan send lagi. Dalam bab ni ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi pesan, Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam saja. Kan ini Nabi pesan kepada kita. Tapi takkanlah sampai tak boleh nak tegur langsung. Lagipun ini kan satu peringatan untuk dia. Boleh tegur, bukan tak boleh tegur. Cuma teguran kita tu biarlah teguran yang positif, teguran yang membina, yang kita kata teguran yang tak negatif, teguran yang menaikkan semangat dia. Ni dia baru nak berubah tu kan. InsyaAllah kita boleh tegur dia, bukan tak ada masalah. Ni kadang-kadang teguran tu kalau tak nak kalau pakai macam ni baik tak payah pakai tudung, kan negatif tu kan. Dia pun hilang semangat. Teguran kita biar teguran positif macam tu, insya-Allah kan. Okeylah kalau macam tu. Saya komen yang baik-baik je lah. Baik lagi bagus. Tapi Kang, kalau saya komen baik-baik, orang cakap saya belagak nak jadi ustaz pula. Ustaz pula dah. Kalau masalah ustaz tu, liyasmut. Diam lagi bagus. Kan Nabi pesan, diam lagi bagus. Kita pun tak menambah dosa, hati dia pun tak sakit. Bukan? Senang je. Okeylah, kalau macam tu, saya diam je lah. Diam lagi bagus. Komen panjang-panjang pula, habis pula bateri saya. Bateri habis Kalau bateri habis, segmen kita pun dah nak habis insya-Allah. Kita jumpa lagi dalam segmen yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Habis dah? Habislah, tutup lah. Seterusnya tugas bagi suami isteri ini ialah menyediakan nafkah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajipan bapa pula memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Surah Al-Baqarah ayat 233. Bahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan berilah isteri-isteri kamu, hendaklah kamu mencari nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Jadi cara yang baik ni ikut kemampuan lah, kemampuan bagaimana cara berpakaian ataupun nilai kain, nilai pakaian yang hendak dibeli, pakaian tak itu, biarlah ikut kemampuan, bukanlah bermakna baik itu tak itu yang mahal, tak semestinya yang mahal itu baik-baik, tak semestinya yang baik-baik itu mahal-mahal, itulah dia punya sifirnya, insya-Allah. Jadi yang ketiga, tugas suami isteri bila dah kahwin ni. Bila dah kahwin, apa tugas? Setengah orang sekarang ini, kalau kita tengoklah, minta maaf, ni bukan nak mengumpat, tapi memang realiti yang kita lihat, di kedai-kedai makan, di restoran-restoran, masuk berdua, masuk beramai-ramai dengan anak, berderet, anaknya 5-6 orang kan. Tapi ayahnya dah lepas pesan makanan, mula ada WhatsApp. Maknya pun sama, WhatsApp juga, angkat tinggi lagi, tunjuk ke ayah, engkau ada, aku ada kan. Itulah nak ceritanya. Anak-anak pun boring tengok mak dan ayah macam tu, bawa keluar tablet masing-masing juga. Akhirnya duduk bersama satu meja, tapi diri menerawang ke seluruh dunia. Adakah itu yang digalakkan dalam Islam? Tidak. Islam sudah meletakkan selepas berlakunya perkahwinan, maka mesti ada komunikasi. Mesti ada komunikasi antara suami dan isteri, Dan inilah yang dituntut, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah kamu dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu, dengan cara yang baik-baik. Contohnya panggilan. Panggilan apa? Abang kan. Lepas kahwin tu ataupun dekat-dekat nak kahwin tinggal bang saja kan. Tu dia. Mula-mula sayang, lah tu kali yang kan. Mula-mula darling, lepas tu tinggal ling. Lama ling yang. Dah 5 tahun kahwin, baling melayang. Nauzubillah kan. Itulah yang banyak berlaku. Tapi wa'ashiruhunna bil ma'ruf ini memang dituntut komunikasi antara suami dan isteri. Suami digalakkan memanggil isteri-isterinya. Isteri itu sebab ramailah, bukan maksud saya setiap orang tu ramai isteri, sebab ni kan ramai-ramai suami-suami, isteri-isteri, betul. Jadi digalakkan memanggil panggilan yang manja dan mesra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Aisyah dengan Humaira. Apa itu maksud Humaira? Diambil pada perkataan hamra, merah. Humaira, merah jambu, ataupun merah pipi.
Kerana Aisyah ini kulitnya putih sangat, ya. Jadi bila dia panas, bila dia menahan keletihan ataupun marah sekalipun, orang kulit putih ni jadi apa? Kemerahan. Itulah punca Nabi panggil zaujah dia ataupun Aisyah ni dengan Humairah, ya, dengan Humairah. Baik. Kita agaknya nak panggil apa kat isteri kita? Kan? Sebab dah Nabi panggil Humairah, maka kita pun Humairah jugalah. Tengoklah color isteri tu pula, kan? Kalau isterinya berkulit gelap, tidak seperti Aisyah, jangan dipanggil Humairah, kan? Kalau isteri itu faham, dia kata, abang perli saya. Bagi yang berkulit gelap, kita boleh panggil apa dia? Samra, si hitam manis. Itu dia, kan? Si hitam manis. Itu dia Samra. Ya, lawan kepada Humairah. Panggillah. Jadi bagi seorang isteri pula kepada suami-suami mereka, panggilan mesra juga digalakkan. Contohnya, sebab itulah anak-anak digalakkan kita namakan dengan nama-nama yang indah-indah, nama yang hebat-hebat. Biasanya dalam budaya Arab, anak sulung lelaki ini akan dilakabkan kepada ayahnya. Contoh, dia namakan anak dia Faiz. Apa maksud Faiz? Berjaya. Jadi ayahnya akan bergelar Abu Faiz, bapa berjaya. Ibunya Ummu Faiz. Ya. Boleh malam ni cuba try. Acu cuba try test. Boleh malam ni? Kan? Bila abang-abang haji kita ni balik nanti, Abu Faiz nak panggil Abu tu, Abu Faiz, tak apa, cuba, kan? Itu mulia. Jadi jawab pula si ayahnya, ya Ummu Faiz. Nak boleh permulaan tu memang susah, tapi kalau dah biasa, insya-Allah, ya. Itulah sebenarnya dalam Islam, apa sahaja dituntut komunikasi, dituntut memberi nafkah, dituntut menamakan anak dengan nama-nama yang indah, semuanya ada mengait di antara satu sama lain. Ini yang kita tak nampak, ya. Islam juga mewajibkan isteri dengan beberapa perkara. Ini yang kita nak detailkan sikit di sini. Pada asasnya ada tiga tugas utama seorang isteri, ya. Tidak boleh tidak ialah ketaatan kepada suami dalam perkara-perkara yang syar'i, yang bukan maksiat. Ini tidak boleh dipertikaikan lagi, kerana ini adalah tanggungjawab khusus ke atas seorang isteri kepada suaminya, seperti mana dikehendaki oleh Islam. Bahkan seseorang lelaki itu bertanggungjawab untuk menjadi pemimpin dan mengawal kaum Hawa ataupun isteri-isteri mereka. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Lelaki itu adalah pemimpin bagi wanita-wanita. Dan seterusnya, apabila seseorang isteri dikahwini ataupun seorang wanita itu dikahwini oleh seseorang lelaki, maka harta benda si suami ini menjadi tanggungjawab kepada si isteri untuk menjaganya, memeliharanya. Harta apa yang paling utama, yang paling paling mudah nampak apabila berlakunya perkahwinan? Harta apa dia? Rumah, tempat kediaman, ya. Tempat kediaman ini seperti mana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis riwayat Muslim, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuhuna, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Ya, itu dia. Hak kamu yang wajib ditunaikan oleh isteri kamu ialah tidak membenarkan sesiapa yang kamu benci memijak kakinya ke tempat tidurmu ataupun ke rumahmu, ya. Sama sekali, bukan setakat orang-orang yang tidak berkaitan dengan kita, dengan suami, ya, bahkan orang yang dibenci oleh suami, yang tidak disukai oleh suami pun ditegah isteri-isteri membenarkan mereka masuk ke rumah tadi. Ada satu kisah dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah Aisyah. Pada masa itu kebetulan di rumah Aisyah ada seorang lelaki, ya. Lelaki ini masuk ke rumah Aisyah tanpa kebenaran Rasulullah. Dan bila Rasulullah SAW nampak saja lelaki ini, berubah air muka Rasulullah, ya. Berubah air muka Rasulullah, dan Aisyah faham bahawa Rasulullah SAW memang murka ataupun marah, ya. Dengan segera Aisyah pun mendapatkan Rasulullah dan memberitahu, ya Rasulullah, ini sebenarnya adalah saudara susuan saya. Saudara susuan saya. Maka air muka Rasulullah yang merah tadi serta-merta reda,
dan Rasulullah berkata dengan lembut kepada Aisyah, wahai Aisyah, senaraikan siapakah saudara-saudara di sebelah kamu yang mungkin aku belum kenali. Bayangkan betapa tegasnya, ya. Saudara susuan itu haram dinikahi, mahram, ya, bebas masuk ke dalam rumah dan sebagainya. Tidak sebegitu, tuan-tuan, ya. Hendaklah dijaga juga harta suami, kediaman ni yang paling utama daripada sesiapa yang bukan sahaja dari sudut syar'i tidak membenarkan, bahkan sesiapa yang suami kurang sukai pun hendaklah dijaga. Tapi janganlah pula, ya, ini kepada suami-suami ni, janganlah terlalu kata orang dah bergaduh sampaikan dia nak masuk rumah aku tak reda. Tu dia. Sama sekali dia datang rumah aku. Kan. Walhalnya dia tu adik-beradik isteri, sepupu sepapat isteri, tak boleh, ya. Itulah sebabnya kenapa, ya, Islam menghadkan tidak bertegur sapa ni sampai 3 hari saja. Maknanya kemarahan itu seharusnya reda dalam masa 3 hari je, ya. Jadi sebab itu dah masuk hari ketiga, kembalilah bertegur sapa. Jadi sebagai seorang suami, janganlah pula keterlaluan menekan isteri sampai ke tahap, ya, tak benar itu, tak benar ini, walhal perkara-perkara tadi halal di sisi Islam, ya. Contohnya kalau adik-beradik datang, ya, tak suka kepada ipar duai, contohnya, aku tak rela, tak reda, ya. Siapa yang bersalah dalam hal ini? Isteri patut kena taat, memang, ya. Isteri patut kena taat, tetapi suami pastikan, ya, seorang yang benar-benar bertanggungjawab dan bertimbang rasa. Bukan senang jadi suami ni, betul tak, ya? Sebab itu ada satu, saya nak kata bidalan ke apa ke, taklah juga, ya. Seorang suami tak boleh masuk syurga tanpa isteri dan anak-anak. Ya. Seorang isteri boleh masuk syurga tanpa suami. Macam mana tu? Isteri ni kiranya mementingkan diri sendiri ke? Tak. Seorang suami, ini hadis Nabi, balik pada hadis, ya, tak di bidalan, ini hadis. Seorang suami yang soleh, hebat ibadahnya, dah hampir nak masuk dalam syurga dah, ditarik semula, malaikat tarik semula. Nanti tak settle lagi. Siapa tak settle? Isteri macam mana, anak-anak macam mana. Suami bukan main lagi hebat, kan, beriktikaf di masjid sepanjang masa, tapi isteri tak solat, anak-anak tak solat. Na'udzubillah, ya. Isteri dan anak-anak yang melakukan kesalahan tadi sebenarnya kerana tiada tarbiyah daripada seorang suami ataupun seorang ayah. Maka ayah tak boleh masuk syurga tanpa settle masalah keluarga, ya. Tapi kalau isteri, ya, dia solehah, suaminya na'udzubillah tak solat, tapi dia menjaga solatnya, menjaga hubungan dengan ibu bapanya, menjaga hubungan dengan masyarakatnya, ya, tidak pernah meninggalkan amalan wajib, amalan sunat ditingkatkan, maka isteri-isteri boleh masuk syurga tanpa suami. Ya. Siapa yang berat di sini? Suami. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebab itulah, tuan-tuan, jangan lepaskan diri kita saja ke masjid atau ke rumah-rumah Allah untuk beribadah. Pastikan isteri dan anak-anak kita bagaimana. Ini tugas yang perlu kita perhatikan setiap masa, ya. Walaupun bicaranya tentang saya isteri orang, ini pun konteksnya saya isteri orang, ya. Nak bagi semangat kepada ibu-ibu kita, muslimat kita, supaya sentiasa meningkatkan ibadah dan juga menjadi pembantu setia kepada suami. Baik. Tugas yang ketiga, ya, 3 yang terutama ini ialah menjaga kemuliaan, kehormatan dan harta benda suami, seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, tidakkah kamu mahu aku tunjukkan sebaik-baik perkara yang disimpan oleh lelaki? Ia adalah isteri yang solehah, apabila suami melihatnya, dia mengembirakan suaminya, ya. Dan apabila suami menyuruhnya, dia taat. Dan apabila suaminya tidak ada bersamanya, dia menjaga dirinya dan harta benda suaminya. Makin hari makin lihat makin sayang, kan? Bukan sahaja pada masa muda saja lihat tu seronok je lihat, kan, tapi tidak, makin lama makin sayang, makin rasa tenang. Perkara ni sudah pasti bukan berasaskan kepada kebendaan ataupun berasaskan kepada tubuh badan semata-mata, tidak. Mesti kemuliaan ataupun kemesraan yang dilihat oleh suami dengan tenang ini datangnya daripada hati nurani yang lembut, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan mahabbah dan juga rafah, ya.
Assalamualaikum, bersama saya lagi Hadi. Dan saya Aman dalam segmen Bahasa Arab dalam 60 saat. Amboi, memandangkan Hadi pun dah sedawa dan makanan pun dah habis, kita akan kongsikan kepada anda satu perkataan dalam doa selepas makan. Perkataannya ialah Ta'ama, huruf Ta, Ain dan juga huruf Mim. Ta'ama ini bermaksud makan. Bacaan penuh doa selepas makan adalah Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi, at'amana itu perkataan dasarnya adalah ta'ama. sekarang kita dah pun tahu bacaan doa selepas makan. Bolehlah kita praktikkan selepas makan dan apabila kita membacanya, kita jumpa perkataan atau amanah, kita dah pun tahu bahawasanya kita sedang bersyukur kepada Allah kerana memberikan kita makanan. Jadi kita akan kongsikan dua perkataan lagi dan kita akan kongsikannya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cadangkanlah ya tuan-tuan, bila disebut mawaddatan warahmah ya, dalam Al-Quran disebut mawaddatan warahmah, ahli-ahli tafsir menterjemahkan mawaddah itu sebagai mahabbah ya, kasih sayang, cinta ya. Ra'fah ni pula adalah belas kasihan. Sepatutnya kita melihat ya, kita melihat isteri kita sebagai orang yang perlu dibelai, orang yang sentiasa mengharapkan kemanjaan dan kemesraan kita. Isteri juga melihat suami dalam konteks yang sama. Jangan lihat suami itu sebagai big boss sudah datang kan, big boss sudah balik, siap semua ya. Suami pula melihat isteri sebagai kuli. No, jangan tuan-tuan, jangan begitu. Mereka juga ada peranan mereka, mereka juga ada tenaga empat kerat mereka ya. Kenapa tuan-tuan? Cuba kita renungkan bersama. Cuba kita renungkan bersama. Tempat kandungan seorang bayi itu dinamakan sebagai rahim. Orang lelaki tahu tak? Ayah-ayah tahu tak? Tempat kandungan itu namanya rahim. Tahu? Tahu, lama dia tak tahu kan? Cuba cari perkataan yang setara dengan rahim ini, yang lebih baik. Cuba cari. Ada tak? Kandungan isteri tu dinamakan rahim. Ya? Cuba cari. Ada tak perkataan yang lebih baik daripada perkataan rahim untuk menggambarkan perkara ni ataupun organ ini? Ada tak? Siapa boleh cadangkan? Maksudnya organ itu tadi. Boleh cadangkan? Ada? Tak ada kan? Paling-paling pun dikatakan tempat peranakan. Betul kan? Burukkan nama tu. Betul tak? Rahim. Apa maksud rahim? Kasih sayang. Nama Allah. Ya? Rahim tu nama Allah. Ar-Rahim, nama Allah. Diekstrak daripada nama Allah, kasih sayang. Diletakkan sifat kasih sayang itu kepada seorang ibu. Bagaimana? Kalau tidak ada rahim, kasih sayang, maka tidak akan menjadi kandungan tadi. Sebab itulah mula-mula seorang isteri, seorang wanita, katalah semasa sekolahnya dulu, seorang pelari olahragawati, ya kan? Olahragawati sekolah. Nak sebut pun belit-belit kan. Tapi bila dia berkahwin dan dia disahkan oleh doktor sebagai sudah 4 minggu, ya, maka mulalah muntah-muntah, pening-pening, dah mula lemah-lemah tubuh badan. Apa jadi kalaulah dalam masa 4 minggu ke, 8 minggu ke, 12 minggu ke, dia masih duduk berlari lagi? Sebab I am olahragawati, you know, kan? Sports kan. Ya? Apa jadi? Perempuan tahu kan jawapannya? Gugurlah. Keguguran, betul? Sebab itu kelemahan tadi adalah rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang Allah untuk menjadikan seorang manusia itu daripada janin kepada bayi langsung jadi manusia. Jadi dengan kelemahan tubuhnya, dengan muntah-muntah, makan sikit muntah katakan ya, bergerak pun ya Allah lebih laju semut daripada dia kan. Maka si suami pula melihat, janganlah pula lihat, awak ni yang saya kenal masa sekolah dulu, olahragawati kan. Sekarang ni apa ni? Saya nak makan pun tak lalu. Kan pesan mi Bandung lagi lah apa. Satu sudu je hisap. Kan apa jadi? Muntah balik. Awak ni kacau selera saya. Macam tu ke suami? Tak. Bila tengok isterinya dalam keadaan lemah, tak bermaya, datang pula perasaan kasihan isteriku. Kan? Lalu suami pun menjagalah isterinya dengan sebaik-baiknya. Itu juga adalah manifestasi daripada sifat Allah Ar-Rahim tadi. Nampak tak?
kesesuaian, keserasian perkataan ar-rahim dan juga rahim tadi. Nampak kan? Jadi suami dengan bermurah hati membantu isteri. Baik. Sekarang ni di mana-mana pun orang memperkatakan, dunia sekarang isteri keluar rumah, suami keluar rumah, susah nak jaga. Saya tak setuju dengan kenyataan ini. Sebab datuk nenek moyang kita dulu pun memang mereka keluar rumah bekerja juga. Cuma kerja mereka bukan 8-5. Kerja mereka kadang-kadang 4 pagi sampai 11 pagi. Keluar pagi-pagi lagi dengan lampu kabait tu kan. Silap hari bulan terbakar kepala kan, untuk menoreh getah. Bekerja juga, cuma tak nampak kerja tadi seperti mana kerja sekarang. Sebab itu, ada tak nenek moyang kita dulu ataupun datuk nenek kita dulu bermasalah dalam hubungan kekeluargaan mereka? Walhal kedua-duanya bekerja. Ke sawah ke sawah tertunduk-tunduk di sawah, ada masalah tak? Tak ada. Kenapa? Cuba fikir-fikirkan. Sebab masing-masing tahu menjaga peribadi masing-masing. Jadi daripada 3 peranan utama isteri mengikut garis panduan Islam ini, sekarang kita berhadapan dengan 1001 macam ujian, cubaan, dugaan apabila kita keluar bekerja dalam zaman manusia yang sudah semakin canggih ni, ya. Sebab itu saya tambah, peranan seorang isteri bila keluar bekerja hendaklah menjaga dari sudut tabarrujnya. Tabarruj, apa itu tabarruj? Berhiasan, ya. Bila nak keluar rumah bukan main lagi brush sana brush sini kan. Sampai suami dia kata, "Oh pocut, siapa ni?" Kan? Tak kenal. Tak kenal. Sebab nak pergi kerja. Bila balik kerja, dia tengok, katalah tunggulah isterinya di henti ambah. Tahu itu isteri aku. Kenal. Nak pergi kerja tak kenal, nak balik dia kenal. Dia tahu nak collect isteri dekat mana. Pasal apa? Dah hilang habis dah brush tadi, dah tak ada dah kan. Jadi tabarruj seorang isteri, ya. Kalau dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, ya, seorang wanita digalakkan memakai wangi-wangian yang tidak berbau tapi ada kesan. Seorang lelaki pula digalakkan memakai wangi-wangian yang berbau tetapi tidak ada kesan. Ya, maksudnya suami saja tahu ini kesan apa ni? Kesan minyak wangi, ya. Jadi minyak wangi ini hanya untuk dihidup oleh suaminya, bukan oleh orang lain. Ini masalah satu pejabat dah bang. Ya. Cik Kak kita dah sampai kan. Ini minyak wangi apa ni? Dialah yang pakai ni. Jadi ini semua dalam konteks tabarruj, ya. Dan tidak boleh tidak, memang wanita itu sifatnya lembut, ya. Dengan kelembutan ini mudah untuk mendatangkan gairah bagi lelaki. Apalagi jika disokong dengan tabarruj ataupun perhiasan-perhiasan diri yang melebih-lebih itu, maka akan mendatangkan fitnah. Apa tu sebenarnya fitnah? Fitnah ini bukanlah kata mengata sahaja. Apa sahaja sangkaan ataupun keadaan yang tidak sepatutnya berlaku, itu adalah fitnah. Itu besar konteks fitnah ni tadi. Jadi bila agama menyebut fitnah, jangan kita mudah menjawab pun. Kita kata tak ada siapa nak mengata sayanya, semua tahu memang ini. Semua dah pejabat tu suami orang lah bang, kan? Dan semua isteri-isteri orang belaka lah bang, tak ada apalah saya pakai macam ni, biasa je. Bukan begitu, ya. Walaupun kita nampak tak ada orang yang akan minat kepada kita dan sebagainya, tapi hati manusia mana tahu. Betul tak? Hati manusia mana tahu, ya. Jadi sebab itu elakkan daripada tabarruj yang terlampau, ya. Bukan maksud saya, ya, langsung, ya, ustaz tak maksudkan langsung jangan ada apa-apa penampilan, ya. Bukan itu. Perlu ada. Takkanlah sampai orang nak lihat kita, apa sahaja Cik Kak pucat je kan. Sebab langsung tak pakai kan. Bukan itu maksudnya, ya. Pakailah yang sepatutnya, yang sekadarnya sahaja untuk menampilkan keceriaan umat Islam. Yang kelima dalam sambungan kepada 3 yang utama tadi, dari sudut percakapan. Dari sudut percakapan, suara wanita tidak boleh tidak lembut, ya. Dengan kelembutan suaranya ini boleh mendatangkan 1001 macam perasaan yang tak terjangka, ya. Jadi kelembutan itu takkan nak digaraukan pula. Assalamualaikum tuan, gitu. Tak, bukan begitu, ya. Bukan itu maksudnya. Bersuaralah dengan suara asli. Tak perlu ditambah-tambah, dilengguk-lenggukkan dengan rencah-rencahnya, dengan perasa-perisa, tak perlu. Bersuara biasa. InsyaAllah niat di hati semasa bersuara adalah ikhlas demi kerja.
bukan untuk menggoda, kan? Kan ada kan satu pepatah tu, nak berniaga bukan nak menggoda, kan? Tu dia. Jadi dalam hal ini niat, perasaan hati nurani kita akan diterjemahkan melalui perkataan, melalui tindakan. Ya. Apabila niat ikhlas, bercakap walaupun dengan suara lembut mana sekalipun, kalaulah niatnya semata-mata untuk kerja, insya-Allah ya, untuk khidmat, untuk keperluan, tidak akan disalah sangka. Tidak akan disalah sangka. Ini hikmat Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang menjadikan niat dan juga jihad ini sebenarnya adalah jiwa kita, ya. Baik. Dari sudut penampilan, dari sudut kata-kata, dan saya perincikan sedikit lagi berkenaan dengan kata-kata ini, bukan soal suara saja, bahkan bahasa. Ya. Dalam berhadapan dengan manusia-manusia yang tidak menjaga tata susila mengikut lunas-lunas Islam ini, kita selalu sahaja mendengar baik lelaki, baik wanita yang berbicara dengan perkara-perkara yang ya, lucah dan sebagainya. Dalam hal ini, kita masyarakat ini, bukan sahaja wanita, sepatutnya lelaki juga cuba menghentikan bicara-bicara yang tak sepatutnya ini, ya. Cakap-cakap yang rafas, yang kotor ini, ya, hendaklah dihentikan. Masalahnya kalaulah seorang berbicara rafas, iaitu percakapan kotor ini, ya, lucah dan sebagainya ini, ada dia punya penyokong, penyambut dia, maka makinlah bertambah-tambah dia punya kegairahan untuk memperkatakan perkataan-perkataan ini, sehingga boleh melampaui batasan bicara antara isteri orang dan juga suami orang. Ini bahaya, ya. Sepatutnya kita kena hentikan, ya. Jangan layan dan jangan beri respon pun, ya. Kalau boleh buat-buat tak dengar je, lama-lama insya-Allah orang macam ni akan insaf, ya. Dan juga rahsia, ya, peranan yang tugas seorang isteri yang berada di luar rumah ni, ya, walaupun sesama wanita tidak boleh memberitahu rahsia-rahsia keluarganya kepada orang lain, ya. Rahsia tadi, rahsia tentang harta, rahsia tentang perangai suami dan sebagainya, ya. Kadang-kadang bila tengok orang duk bercerita suami dia hebat, ya kan, suami dia mengalahkan chef lagi, kan. Sebenarnya niat puji suami, tapi orang dah nampak dah, di rumah kamu tak masak lah rupanya, ya. Tak payah puji suami. Kita saja yang tahu siapa suami kita, kan. Sila hari bulan puji suami, orang lain pula berkenan kat suami kita. Apa cerita? Betul tak? Tak payah. Kisah dalam rumah tangga disembunyikan, ditutup. Hanya kita dan suami saja yang tahu. Berkenaan dengan apa sifat suami kita di rumah, apa sifat anak-anak di rumah, tak perlulah kita ceritakan perkara ni, ya. Nanti ada pula orang berkata, ustaz, ya, kalaulah macam ni tak boleh, itu tak boleh, nak cerita apa? Nak cerita apa? Banyak lagi yang kita boleh cerita dekat pejabat, dekat khalayak ni sebenarnya. Cerita tentang kebesaran Allah, ya. Cerita tentang kehidupan seorang muslim, cerita tentang ilmu, ya. Kita ilmu luas, ilmu syariat, ilmu sosial, ilmu kehidupan ini boleh kita ceritakan, boleh kita bincangkan, ya. Daripada kita bincang benda yang satu ni yang memang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita menjaga, menguncinya sekemas-kemasnya, ya. Kalau isteri menjaga cerita tentang suaminya, begitulah juga suami menjaga cerita tentang isterinya, ya. Tak perlu duk cerita, isteri aku kat rumah begini kan. Kat luar macam tu, itu tidak, ya. Seorang suami yang tidak bertanggungjawab sebenarnya mendedahkan cerita-cerita isterinya di khalayak ramai. Begitulah juga isteri-isteri, ya, menjaga kedudukan suaminya ni tadi, ya. Tugas seorang isteri juga apabila mereka berada di luar, ya, dan pulang ke rumah dan sebagainya, sepatutnya tidak mendatangkan syak pula. Tadi kita cerita dekat luar, ni cerita kat dalam pula ni, ya. Bila dah balik ke rumah, jangan mendatangkan apa-apa syak kepada suami, ya. Ataupun jangan mendatangkan apa-apa kebimbangan kepada suami diakibatkan oleh sikap kita yang berasa tak apa. Tak apalah, tak apa, ya. Mungkin kerana perlu overtime, boleh jadi, ya. Apa salahnya SMS lah? Kalau tak nak SMS pun WhatsApp lah, kan. Tak nak WhatsApp apa lagi? WeChat lah.
tu semua ustaz tak faham lah tu ya. Setakat WhatsApp ustaz faham lah. WeChat ke apa ke, bang saya balik lewat sikit hari ni overtime. Bang hari ni ada mesyuarat dan sebagainya. Cukup ya. Maknanya kita dah maklumkan di mana kita berada. Bayangkan kalau kita tidak maklumkan di mana kita berada, apakah keadaan seorang suami pada masa itu? Suami yang bertanggungjawab, dia pasti akan risau, kan? Bagi suami yang nak cari peluang, moleklah balik lambat, kan? Boleh aku menilau, main dam, boleh sepapan dua, macam-macam. Boleh jumpa geng lama. Na'udzubillah, janganlah ada niat begitu ya. Apa kata jika isteri dah SMS, bang saya balik lambat, suami bekerja-kerja untuk dia kata apa? Test skill, kan? Skill apa? Skill masak pula tuan-tuan ya. Balik nanti isteri terkejut, suami aku ke ni siapa? Yang menghidangkan begini hebat. Macam mana suami? Boleh tak? Pernah masuk dapur tak ni? Goreng telur pernah? Goreng telur pun hangit kan? Hangus. Ni kan pula nak masak, tak payahlah bang, abang makin menyusahkan saya kan. Abang makin menyusahkan saya, kata isteri-isteri kan. Ya. Jadi inilah, apa pun komunikasi ya. Komunikasi. Ada kalanya seorang suami yang sensitif, isteri juga sensitif. Nak menyelesaikan isu di antara kedua mereka ini, tak boleh tidak ialah komunikasi. Komunikasi yang berkesan ya. Kadang-kadang kita menganggap komunikasi yang berkesan ini, komunikasi yang bernas, yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak ini sebagai satu perkara yang tidak perlu, yang pada kita tak penting lah, tak penting. Sebenarnya komunikasi lah yang penting. Bagaimana suatu ketika, ini ustaz nak cerita, Rasulullah SAW berdepan dengan isteri-isteri baginda 9 orang pada satu masa ya. Rasulullah SAW isterinya 9 orang pada satu masa. Kesemuanya sekali ada khilaf ulama ya. Ada mengatakan 11 termasuk Khadijah, dan ada mengatakan 13 termasuk Khadijah ya. Ada khilaf ulama, tapi yang 9 orang yang hidup pada satu masa ini memang disepakati oleh ulama-ulama ya. Pada satu ketika Aisyah sebagai isteri yang paling muda dan isteri yang dikahwini semasa masih lagi bertaraf dara ya. Satu-satunya isteri yang dara ketika dikahwini ialah Aisyah. Yang lain adalah janda ya. Aisyah ni dia ada kekuatan diri dia untuk memesrai Rasulullah, dan antaranya ialah mencuba masakan-masakan ya. Suatu ketika Aisyah ni memasak kuih yang manis, yang mana Rasulullah ni memang suka kuih manis ya. Aisyah masak. Bila Aisyah masak, bila balik Rasulullah cuba je kuih manis tadi, Rasulullah kata Masya Allah sedapnya Aisyah. Dia puji. Ingat, puji masakan isteri. Boleh? Ini apa ni? Cik Mek molek kan? Cik Mek molek. Apa Cik Mek molek? Lembek ni. Lembek pun marah kan? Apa Cik Mek molek ni? Bocor. Maklumlah isteri dia ni tak pernah apa ni buat Cik Mek molek ni kan. Masuk gula terlebih sikit, tak ingat nak betul-betul nak apa? Nak sealkan tu, bocor lah bila goreng tuan-tuan. Ya. Silat hari bulan. Dia campur air pula. Ubi, gandum dengan apa, ubi keledek tu, gandum dengan air. Tengoklah akan bocor lah Cik Mek molek ni tu kan. Marah. Apa salahnya kita puji dulu? Tak mana aku nak puji ni? Tak mana aku nak puji ni Cik Mek molek isteri aku ni? Tak sama dengan Cik Mek molek mak aku buat ni ya? Nak puji tak mana? Rupa tak ada rupa. Bocor memang bocor kan? Lembek tu tak usah cerita lah. Tak apa, cuba dulu ambil. Sedap. Manis. Sebab gula memang manis. Puji dulu. Tapi kan, kalau boleh keraskan sikit. Jangan bagi lembek macam ni. Walah dia tak pernah masuk dapur, cuma duduk banding dengan mak dia buat dulu kan. Ini sunnah Rasulullah. Puji, jangan tak puji. Punya Rasulullah ni memuji Aisyah ya. Ini saya hadapkan kepada suami-suami orang ni kan. Suami-suami orang ni. Punya Rasulullah ni memuji Aisyah. Satu hari dia pernah terkata ya, sedapnya Khadijah dah wafat lama dah. Kecil hati kawan tu. Mulalah bangun-bangun pun susun pinggang pun bunyi pram kan. Rasulullah dengan relax je, kutip balik pinggan tadi. Minta maaf Aisyah ya. Minta maaf Aisyah, tersebut satu perkataan yang tak sepatutnya depan Aisyah ya.
Aisyah pun kata apa istimewanya wanita itu, wanita tua itu. Memang ada kalimah tu. Apa istimewa wanita tua itu? Dah lama meninggal pun masih diingati. Dalam hal ini Rasulullah SAW bertindak dengan mesra. Bukan dengan marah. Tak ada dia kata, jangan sekali-kali kamu hina Khadijah. Tak ada. Dia kata, wahai Aisyah, dikala orang lain mendustakan aku, dialah yang mempercayai aku. Dikala orang lain memulaukan aku, dialah yang menginfakkan dakwahku, perjalanan dakwahku. Sebab itu istimewanya Khadijah ini tak ada tolok banding dia. Jadi Aisyah yang mendengar cerita Rasulullah tentang Khadijah, sejuk hati semula, menyesal balik kerana telah terungkit perkataan apa istimewanya Khadijah, ya. Jadi dalam kes Aisyah pula yang kuih manis ni tadi tu, Aisyah tiba-tiba bila Rasulullah dah cuba kuih manis Aisyah ni, Rasulullah puji. Rasulullah kata, Aisyah, bahagi-bahagikanlah kepada semua isteri dia supaya mereka merasai kuih manis yang sedap ni. Aisyah pun bergurau, sebab Aisyah ni ada sedikit cemburu dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, ya, isteri Nabi daripada keturunan Bani Nadir. Maka Aisyah pun kata apa? Disebut dalam hadis tu Aisyah menggerakkan dua jarinya. Jadi difahamkan dua jari tu ialah ni lah. Kata Aisyah, Sofiyah tu bagi sikit tak apa, sebab dia tu faham maksudnya? Bagi sikit pun tak apa, orangnya kecil, pendek je, makan sikit je lah. Marah tak Rasulullah? Marah. Tapi suaranya tak diangkat, tak ditengking. Sebaliknya dia kata apa? Wahai Aisyah, andai kata perbuatan engkau menggerakkan dua jari tadi itu dijadikan pencelup, dijadikan pewarna, dilarutkan dalam lautan, semua bertukar dengan warnanya tadi, besarnya dosa mengata walaupun kepada madu. Itu maksud Rasulullah SAW, ya. Aisyah pun terus beristighfar. Dan di kala lain, ketika ada isteri Nabi yang lain pula menyebut sesuatu yang kurang puas hati, ataupun Ustaz tak nak guna perkataan menghina, ya, sebab tak sampai tahap itu sebenarnya, tapi boleh dikatakan kurang puas hati dengan Aisyah lah. Rasulullah memberikan kelebihan Aisyah pula. Kalau tadi di depan Aisyah dengan Khadijah, Rasulullah menyebut kelebihan Khadijah, ya. Kali ini Rasulullah sebut kelebihan Aisyah pula. Apa kelebihan Aisyah? Jangan dipertikai ataupun dihinakan Aisyah, kerana Aisyah lah satu-satunya isteriku yang mana aku dalam selimutnya, kata Nabi, Jibril datang menyampaikan wahyu. Ya. Jadi rata, semuanya sama rata, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kelebihan masing-masing. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mendamaikan keluarga baginda yang begitu besar itu tadi tu, ya. Kita seorang isteri pun tak dapat nak damai dah, betul tak? Janganlah duk cuba-cuba pula nak pasang cawangan, ya. Jadi Rasulullah tu 9 cawangan dia tahu mendamaikan, ya. Kita tiba-tiba seorang pun tak dapat nak kata apa, ya. Ya. Dan inilah yang kita perlu sentiasa titik beratkan. Perhubungan mesra antara suami dan isteri, komunikasi yang berkesan, disiplin, hikmah diri ketika berada di luar rumah hendaklah sentiasa diperkukuhkan, ya. Baik suami, baik isteri. Dan Ustaz kira apa yang Ustaz sebut pada malam ini, ya, berkenaan dengan saya isteri orang ini fair, betul tak? Ya, tak mengata kepada wanita, tak mengata kepada lelaki, dua-duanya kita sebut secara hak dan hakiki, insya-Allah. Boleh, ya? Baiklah, terima kasih di atas tumpuan dan juga perhatian tuan-tuan para jemaah surah Al-Falah Persin 9G, ya. Perumahan Penjawat Awam Putrajaya, dan semoga tuan-tuan akan terus bersemangat, ya, dan juga perempuan terus bersemangat untuk menjadi penjawat awam yang berjaya, ya, yang dapat memberikan jasa di dalam rumah dan juga di luar rumah, ya, insya-Allah. Sehingga bertemu lagi, Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya ada sebarang salah silap dan terkasar bahasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita di dalam himpunan umat ataupun hamba-hambanya yang soleh dan dalam majlis yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.